Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 26, bayan ke-14 daripada bawah. Bayan ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman. Percaya dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Iman bahasa Arab, percaya tu bahasa Melayu. Dengan maknanya qada itu penentuan, penetapan. Yang telah menentu, yang telah menetap akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu ni dengan iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan segala-gala perkara yang berlaku pada azal. Telah menentukan pada azal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah telah menentukan pada azal. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala, iza arada, bila telah menghendaki. Didatangkan dengan fi'il madhi, isyarat kepada ketentuan azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan pada sedia kala. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan pada azal akan sekalian perkara yang akan berlaku. Itu qada, ketentuan azali. Muwafaqah dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku sedia kala, azali. Ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Ini kita bicara qada, ketentuan azali. Di iradah ilmu Allah yang hanya Allah yang mengetahui. Ketentuan azali ni, yang pertama Allah menentu pada azal. Yang kedua, apa perkara Allah menentukan tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku pada hari akhirat tidak ada penghujung. Allah telah menentukan pada azal akan perkara yang akan berlaku dalam hari akhirat, syurga dan neraka, yang tidak ada penghujung dengan ketentuan yang tidak ada penghujung. Adapun bicara hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, itu qada yang baharu. Yang mana qada yang tercatat di Lauh Mahfuz hanya tercatat perkara yang akan berlaku sampai kiamat sahaja. Satu, qada yang tercatat di Lauh Mahfuz di suhuf malaikah, itu qada yang baharu. Yang tercatat hanya sampai setakat kiamat sahaja. Di sini adalah qada yang mu'allaq, yang tergantung, yang berubah. Tapi tergantung berubah tu, apa yang berlaku seperti berubah di catatan Lauh Mahfuz, itulah yang azali. Yang azali iradah ilmu Allah mubram,
telah putus segala-gala perkara, mustahil sama sekali nak berubah. Berubah dengan doa. Doa tu ketentuan Allah pada azal. Berubah dengan usaha. Usaha itulah ketentuan Allah pada azal. Yang tergantung, yang berubah itu pergi kepada catatan yang mu'allaq di Lauh Mahfuz. Apa yang akan berlaku? Itulah hak qada azali. Ini kena beza antara yang kita bicara rukun iman yang keenam, qada azali. Qada yang sedia kala, yang tidak ada penghujung. Qada Lauh Mahfuz, qada yang baharu. Sampai kiamah apa yang dicatatkan. Di situ barulah ada yang mu'allaq, yang tergantung, yang berubah. Ada ni. Yang kita bicara qada adalah qada azali. Itu kita lepas dah bicara hak pegangan yang pertama, percaya dengan qada. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Qadar, takdir satu makna. Maksudnya, maksud qadar, takdir ini perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perbuat dengan kudrahnya. Perbuatan yang telah perbuat akan dia akan perbuatan oleh Allah dengan kudrah. Ini pergi kepada kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu qadar. Yang telah perbuat, yang sedang perbuat, yang lagi akan perbuat. Yang mana perbuatan Allah tidak ada penghujung. Yang berlaku di hari akhirat, ianya berlaku adalah perbuatan Allah. Sebagaimana ketentuan Allah tidak ada penghujung, sampai masa berlaku, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah pun tidak ada penghujung. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, apa makna percaya dengan qada dan qadar? Maknanya mengaku putu di dalam hati seseorang dengan tetu sungguh. Ni makna kepada percaya. Arabnya beriman. Apa makna percaya? Mengaku putu dalam hati seseorang dengan tetu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik iman dan ta'ah dan jahat, kufur dan maksiat, semuanya, semua segala perkara yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan dengan menjadi ia Allah akan sekapa ini qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pergi kepada mengaku putus di hati akan hukum bagi sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetu sungguh. Sekali berlaku datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita. Mengaku putus di hati tetu sungguh. Segala perkara yang berlaku ni adalah datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu makna percaya dengan qada dan qadar. Mengaku putus di hati tetu sungguh segala perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, ianya adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar ini kita mengaku putus di hati akan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kita mengaku putus di hati tentu tidak sama sekali apa yang berlaku tiba-tiba bukan datang dari kehendak Allah. Kita mengaku putus di hati tentu tidak sama sekali apa yang berlaku yang tiba-tiba bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berpegang ada perkara yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah Ta'ala lemah. Kita berpegang Allah Ta'ala kuasa kudrah, semua yang berlaku datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau berpegang
ada perkara berlaku ianya bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah Subhanahu wa taala lemah. Lemah Allah Taala ni ada perkara berlaku, walaupun sekecil-kecil perkara berlaku, tiba-tiba bukan datang dari perbuatan Allah, berarti berpegang Allah Taala lemah. Itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Ta'ala ni bukan hanya buat langit, buat bumi. Kekuasaan Allah Ta'ala ni, semua yang berlaku adalah datang daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah, qadar. Sebab apa? Sebab makhluk sekaliannya Allah yang jadikan dengan kehendak Allah. Selepas Allah jadikan, Allah yang maha kuasa, apa yang berlaku Allah lah yang buat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Allah yang buat manusia, yang berlaku pada manusia, Allah bukan Allah dah buatnya. Itu berarti Allah Ta'ala lemah, bukan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Dan berpegang ada yang berlaku bukan datang dari perbuatan Allah, berarti mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan yang kita berpegang tentu sungguh keesaan Allah pada perbuatan. Dua pegangan yang kita pegang. Mengesakan Allah pada perbuatan, kita berpegang tidak ada satu perkara yang berlaku yang datang daripada perbuatan Allah bersyarikat bersama dengan perbuatan makhluk. Kita berpegang yang kedua keesaan pada perbuatan, tidak ada satu perkara yang berlaku pun yang ianya perbuatan makhluk Allah yang tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua pegangan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mustahil sama sekali ada perkara yang berlaku yang ianya adalah perbuatan Allah bekerjasama dengan perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Kita berpegang tentu tak sama sekali perbuatan Allah bersekutu dengan perbuatan makhluk. Mustahil ada satu perbuatan yang berlaku yang ianya perbuatan makhluk semata-mata. Itu mustahil. Kita berpegang tentu tak sama sekali ada satu perbuatan yang berlaku ianya bukan perbuatan Allah, sebaliknya perbuatan makhluk Allah semata-mata. Kejak kita ni sifat 20. Kejaklah kitanya hak rukun iman yang ke-6. Jadi kita pergi kepada bab qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dah bicara hak berkaitan dengan qada, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik, perkara jahat yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makhluk walaupun para nabi, makhluk walaupun para malaikat, tidak ada perbuatan sebab makhluk lemah. Lemah makhluk, tidak ada sebarang perbuatan. Allah yang maha kuasa Allah, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, qadar. Kita tanam mati di keesaan Allah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Hak minggu lepas saya pergi kepada hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang kafir ijma' ulama, yang khilaf pada kafir. Yang kafir ijma' ulama, yang khilaf pada kafir. Yang kafir ijma' ulama saya sebut minggu lepasnya, hukam munfasil pada perbuatan. Berbilang yang perbuat, Allah perbuat, kerjaan Allah. Makhluk perbuat, kerjaan makhluk. Perbuatan Allah semata-mata. Perbuatan makhluk semata-mata. Tidak berkait dengan qadar kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Makhluk Allah yang perbuat, yang tidak ada kaitan dengan qadar kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti bagikan munfasil pada perbuatan. Berbilang yang perbuat, Allah perbuat, kerja Allah sendiri-sendiri.
makhluk perbuat kerja makhluk sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat makhluk yang perbuat, tapi tidak ada perbuatan Allah. Perbuatan makhluk semata-mata tu kafir ijma' ulama. Imannya tidak sah sama sekali. Contohnya yang berlaku secara tabi'i semula jadi. Yang berlaku pada tabi'i semula jadi. Misal kita pisau api. Itu misal kita. Pisau memutuskan sendiri-sendiri secara tabi'i semula jadi. Tidak berkait dengan qadar kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui dan melihat. Api menghanguskan secara tabi'i semula jadi. Yang tidak berkait dengan qadar kudrah Allah Subhanahu wa taala, itu kafir ijma' ulama, imam tidak sah. Sembahyang puasa tidak sah dengan akidah yang kafir ijma' ulama tadi. Hamba ni manusia, jin dan malaikat yang menjadikan gerak diam perbuatan hamba sendiri yang tidak ada kaitan dengan qadar kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu pun kafir ijma' ulama. Yang khilaf pada kafir, pisau memutuskan secara tabi'i semula jadi, api menghanguskan secara tabi'i semula jadi, tetapi dengan kuah, dengan kekuatan tajam yang Allah letak di mata pisau, dengan kekuatan kuwatul hararah, kekuatan panas yang Tuhan jadikan di api. Allah yang jadikan kuah ketajaman di mata pisau, Allah yang jadikan kekuatan panas di api. Itu adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sampai masa memutuskan menghanguskan semata-mata pisau dengan ketajaman yang Tuhan letak, semata-mata api dengan kepanasan yang Tuhan letak. Ini ada Allah separuh, makhluk separuh. Ini khilaf pada kafir yang dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Apa berhubung? Bersyarikat, bersekutu. Perbuatan Allah qadar mana? Tajam tu mari mana? Allah yang letak. Perbuatan Allah qadar kudrah, panas tu mari mana? Allah letak. Tapi setakat tu je qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah, memutuskan menghanguskan secara tabi'i semula jadi pisau api, tetapi dengan kuah ketajaman dan kepanasan datang dari qadar perbuatan Allah sebab kudrah. Ni hak khilaf pada kafir. Tak ada ni. Walaupun pandangan muktamad menghukumkan fasik, lagi mubtadi' tidak menghukumkan kafir. Pandangan muktamad sebab ialah nak mengkafir ni kena cermat. Nak mengkafir ni kena cermat. Pada ni. Jadi pandangan muktamad tak letak kafir. Sebab apa tak letak kafir? Iman masih lagi sah. Sebab dia ada sangkutan dengan qadar. Perbuatan kudrah Allah ada sangkutan. Tajam tu qadar, panah tu qadar, memutus menghanguskan barulah tidak qadar. Ada ni. Tapi syirik tu cuma walaupun pisau memutuskan, tapi tajam tu qadar. Perbuatan Allah empat qadar yang jadikan. Walaupun api menghanguskan, bukan Allah menghanguskan, tapi dengan panas qadar. Perbuatan Allah yang qadar yang letak panas tu. Jadi ada dipanggil sendal kepada qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Itu pandangan muktamad, letak dosa besar, akidah yang bid'ah. Ini dosa besar ni bukan dosa besar tinggal sembahyang tinggal puasa ni. Dosa besar tinggal sembahyang tinggal puasa, dosa besar dosa dah. Tinggal sembahyang satu fardu, nama tercatat itu neraka dah. Tinggal puasa satu hari sahaja. Jikalaulah dia ni bersungguhnya nak puasa sepanjang hayat dia sekalipun, tidak boleh menampung kerugian kerana tinggal puasa Ramadan tanpa dibenarkan pada syarak, walaupun hanya sehari. Berat ni tinggal puasa ni. Tapi sebesar-besar dosa tinggal sembahyang, sebesar-besar dosa tinggal puasa, besar lagi dosa akidah yang mensyirikkan Allah yang tak hukum kafir ni. Ada ni. Akidah yang bid'ah dipanggil. Akidah yang dia adakan direka-reka yang tak ada masa Nabi. Ini bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan yang khilaf pada kafir.
Hak tak hukum kafir ni, tapi dosanya dosa yang paling besar. Malaikat akan catat dosa besar akidah syirik ni setiap saat, walaupun dalam sembahyang, walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun berada di tanah suci Mekah Madinah. Ibadah tidak akan terima walaupun sah sekalipun. Tak kena qada. Tapi hak kafir ijma' ulama tadi tu semai pun tidak sah. Zakat haji tidak sah tu kena qada kembali. Tapi hak ni walaupun tak kafir pun dosa yang amat besar, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sembahyang puasa walaupun sah tak kena qada, tak akan diterima. Sembahyang serta akidah sesat. Puasa serta mensyirikkan Allah Taala, pergi Mekah serta mensyirikkan Allah Taala, tak ada bahagian. Ni pegangan ada ni. Tapi satu pandangan tak terima kata ni dosa besar saja. Walaupun ini pandangan dhaif, tapi pandangan ni sangat keras. Walaupun yang memutuskan tu tajam yang datang dari qadar perbuatan Allah, yang menghanguskan tu datang dari qadar kepanasan yang datang dari qadar perbuatan Allah. Tapi tetap yang memutuskan, yang menghanguskan saat tu bukan perbuatan Allah. Ada ni sama je. Hak yang kafir ijma' tu pisau semata-mata memutuskan, api semata-mata menghanguskan, tak berkait dengan qadar perbuatan Allah. Satu pandangan ni dia kata sama je, tak berkait dengan qadar perbuatan Allah juga. Yelah tajam tu qadar perbuatan Allah, tapi tetap makhluk. Panah tu tetap makhluk, berarti makhluk yang berbekas. Mereka tak terima apa yang kata dosa besar tetap kafir. Dan berarti apa yang sedang berlaku di dunia kita sekarang bukan perbuatan Allah. Semua bukan perbuatan Allah. Putus dengan tajam yang Allah buat. Tapi putus bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah separuh saja. Jadikan tajam di pisau, jadikan panah di api. Sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Di makanan Allah jadikan kuah, di minuman Allah jadikan kuah, di angin Allah jadikan kuah, di apa lagi, di apa ni, kira kipas ke ekong ke letak kuah belaka. Lepas tu sampai masa kenyang, hilang dahaga, sejuk, panas, segala-galanya bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Tak kafir apa lagi? Ni walaupun ini pandangan dhaif, dia tak terima kata hanya setakat dosa besar. Dia tak terima sebab tetap makhluk yang menjadikan. Kalau kata tak, tajam tu Allah jadikan, tajam je Allah jadikan, putus bukan Allah jadikan. Sekarang ni hak kafir ijma' ulama tak berkait dengan qadar perbuatan Allah, tapi bisa Allah buat. Lepas tu panggil pisau makhluk Allah. Kenapa kita panggil pisau makhluk Allah? Allah yang jadikan. Jadi apa beza Allah jadikan pisau, Allah yang jadikan tajam di mata pisau? Sama je makhluk belaka. Tiba-tiba semata-mata pisau yang memutuskan, kafir ijma' ulama. Tajam yang Tuhan jadikan di pisau memutuskan, dah kafir pula dah. Sama je. Pisau makhluk Allah, tajam di pisau makhluk Allah. Tiba-tiba kalau pisau memutuskan, kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, tiba-tiba dak kafir pula dah. Pada sama je, pisau makhluk, tajam makhluk. Ini pandangan yang keras. Dia tak terima. Sebab apa? Tak ada Tuhan dah. Yang berlaku di kita tak ada Tuhan. Sebab apa? Tuhan letak belaka dah. Tuhan letak belaka dah. Di pisau, di api, di makanan, di mana Tuhan letak belaka dah. Dia punya kuat dia, kekuatan dia. Lepas tu mana perbuatan Allah? Habis dah perbuatan Allah. Hak pandang makan kafir. Dia sama gini. Sama dengan hamba. Hamba ni manusia, jin, malaikat. Allah letak kudrah. Pisau, api, Allah letak kuat, kekuatan. Di hamba Allah letak kudrah. Tiba-tiba sampai masa gerak diam hamba, perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Kita akan bicara Mu'tazilah Qadariyah nanti. Ini akidah Mu'tazilah Qadariyah. Kalau hamba sendiri yang membekah, yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba, kafir ijma' ulama. Apa beza? Hamba makhluk Allah,
kudrah makhluk Allah, kudrah tenaga ni. Tiba-tiba kudrah tenaga makhluk ni yang beri bekah tak sama dengan hamba sendiri. Kalau hamba sendiri yang beri bekah tak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba, kafir ijma' ulama. Apa beza? Hamba beri bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Apa beza? Sama-sama makhluk kan? Ini hak pandangan dhaif yang kata kafir juga. Hak berpegangan Mu'tazilah Qadariyah. Berarti selain daripada hak kuah di makhluk yang lain, ni hak di hamba ni. Mana perbuatan Allah? Mana perbuatan Allah? Tak ada dah. Kita duduk, kita bangun, gerak, kita diam, kita itu, kita ini, kita itu, kita ini. Mana perbuatan Allah? Tak ada. Semua perbuatan kudrah yang Allah letak di hamba. Mana perbuatan Allah? Jadi pandangan ni tak terima. Hak kata dosa besar. Kafir. Tak ada dosa besar kan? Jadi kalau ambil pandangan ni, di pisau Tuhan letak kuah panas, kuah tajam. Di api Tuhan letak kuah panas. Di hamba Allah letak kudrah tenaga. Lepas tu habis kerja Allah. Yang berlaku kerja makhluk Allah. Kuah tajam di pisau makhluk, kuah panas di api makhluk, kudrah di hamba makhluk. Yang memutuskan, yang menghanguskan, yang menggerak diangkat hamba makhluk Allah pula dah. Ini pandangan dia kata tak. Dia tak terima kata berdosa besar. Kafir juga. Sebab apa? Tak ada Tuhan situ. Jadi kekuasaan Allah ni separuh sahaja. Jawab kafir ijma' ulama, dia tak berkait dengan Allah Ta'ala langsung. Memutuskan pisau semata-mata, tidak berkait dengan qadar kudrah Allah. Api menghanguskan semata-mata, tidak berkait dengan qadar kudrah Allah. Hamba yang memberi bekah semata-mata, yang tidak berkait dengan qadar kudrah Allah. Kafir ijma' ulama. Apa beza dengan hanya pisau memutuskan sama, api menghanguskan sama, hamba beri bekah sama. Bezanya dengan kuah yang Tuhan letak di pisau di api, dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Walhal sama saja. Pisau dengan kuah tajam, api dengan kuah panas, hamba dengan kudrah tu makhluk belaka. Sama aja. Cuma pandangan muktamad dah disandar dengan Allah sikit situ. Betul lah hamba sendiri yang bekah, tapi dengan apa? Dengan kudrah. Kudrah mari mana? Kudrah di kita ni dia panggil kudrah hadisah. Kena ingat tu? Kudrah kita ni kudrah hadisah. Yang kita bicara sifat yang ketujuh, sifat kudrah Allah tu dia panggil kudrah qadimah, kudrah yang sedia kala. Hak kudrah di kita ni panggil kudrah hadisah, kudrah yang baru. Ada ni. Jadi hamba sendiri yang berkah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Tapi oleh kerana ada kaitan dengan qadar tu lah, Mu'tazilah Qadariyah pandangan muktamad tak letak kafir, tapi dosa besar, akhirnya bid'ah. Cuma kita dua ni kena beza sikit lah. Sebab terkadang kuah di pisau di api dipanggil Mu'tazilah Qadariyah juga. Mu'tazilah Qadariyah kita akan bicara nanti bab ikhtiar usaha. Mu'tazilah Qadariyah, qadar kudrah. Kudrah saja. Apa dia Mu'tazilah Qadariyah? Kudrah. Allah letak kudrah di hamba, kudrah tidak bekah. Adapun tajam di pisau tak panggil kudrah, tak panggil Qadariyah tu. Letak panas di api, tu bukan qadar, bukan kudrah, bukan Qadariyah. Kudrah yang hamba ni lah, kudrah hamba. Itu kuah tajam panas. Qadariyah ni kudrah yang baru di hamba. Cuma kadang-kadang orang ni dia letak sama. Mu'tazilah Qadariyah termasuk kudrah di hamba, termasuk kuah tajam di pisau, kuah panas di api. Dia letak Qadariyah belaka. Dah. Cuma hukum dia sama. Sama-sama khilaf pada kafir dan pesen tu sama. Dah. Pesen macam sama. Pisau, api, hamba. Pisau, api, hamba semata-mata beri bekah, tak berkait dengan qadar kudrah Allah. Kafir ijma' ulama. Pisau, api, hamba beri bekah dengan kuah tajam di pisau, kuah panas di api, kudrah yang Tuhan letak di hamba yang beri bekah. Tu
Jadi sama itu. Atau khilaf pada kapi. Jadi pesen nampak sama. Hak kapi ijma' ulama, pisau, api, hamba. Mui bekas sendiri-sendiri, tidak berkait dengan qadar kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kapi ijma' ulama. Hak khilaf pada kapin sama. Pisau, api, hamba. Memberi bekah dengan kuah di pisau, di api, dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Ini khilaf pada kapi. Sama je, lebih kurang. Tapi nama maqasid tak sama. Dia kalau berkait dengan kuah, dia panggil puak tabaiyin. Mazhab tabaiyin. Mazhab yang berpegang tabi'ah semula jadi. Pisau memutuskan secara semula jadi. Api menghanguskan secara semula jadi. Tabaiyin. Mazhab tabaiyin. Mazhab golongan yang berpegang makhluk bekas secara semula jadi. Bezanya, tabai yang pertama semata-mata pisau, semata-mata api, kapi ijma' ulama. Pisau memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi, tabai juga, tetapi dengan kuah yang terletak di api, di pisau di api. Ini tabai hak khilaf pada kapi. Tapi yang mazhab tabai, bukan qadariyah. Qadariyah qadar, kudrah yang Allah letak di hamba, kudrah hadisah yang berkah. Tapi hukum dia samalah, khilaf pada kapi. Ini cerita pegangan ni. Hak percakapan kita ulang kat kali. Percakapan asbab tidak salah. Pisau tajam molek putus. Api panah molek sekejap aje licing terbakar di api. Kita ni gagah molek ni. Gagah dulu ni. Boleh buat apa-apa kerja dah. Itu hanya cakap asbab, tak salah tu. Kita jadi ni pegangan. Pegangan masing-masing. Kita dah nak menghukum. Sebab percakapan asbab tidak salah. Al-Quran pun banyak menyandar kepada asbab. Hadis Nabi pun banyak menyandar pada asbab. Kitab-kitab pun menyandar pada asbab. Cakapan harian kita pun menyandar kepada asbab. Itu tidak salah. Kalau berpegang, bercakap pasti dia berpegang, kita tak tahu. Tadi nak menghukum tu. Itu pegangan masing-masing. Tapi yang zahirnya macam mana? Yang zahirnya pisau lah, api lah, daripada budak lagi kan. Jangan main pisau, luka. Tengok mak ayah kita kata mana. Jangan main api, hangus. Itu percakapan daripada budak kita dengar. Dan zahirnya begitulah. Cuma main pisau, dah luka. Zahirnya begitu. Tapi yang melukakan, yang memutuskan adalah qadar perbuatan Allah. Itu ghaib, kena tanam molek. Kena tanam molek. Itu ghaib. Kalau tidak akan berpegang sebagaimana zahir dan berpegang sebagaimana percakapan asbab. Itu pun orang. Zahirnya kita sendiri yang gerak dia, kita sendiri yang menjadikan usaha perbuatan kita. Zahirnya begitu. Akhirnya berpegang kita sendiri. Kita ni secara mana? Kita sih secara mutlak. Api ijma' ulama. Kita sendiri dengan kudrah tenaga yang terletak di kita. Itu khilaf pada kapi. Pada ni. Tapi zahirnya macam mana? Zahirnya pisau, api, kitalah manusia yang bertenaga. Qadar perbuatan Allah yang memutuskan, yang menghanguskan, yang menggerak diamkan tubuh kita, itu ghaib. Ani allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara ghaib lah. Qadar perbuatan Allah. Qada'nu azali. Itu Allah Ta'ala jua yang mengetahui ghaib. Hak qadar yang sedang berlaku sekarang. Qadar perbuatan Allah. Qudrah. Itu ghaib. Kita cerita ni contoh kita lah. Pisau, api, dan pergilah kepada hak perkara-perkara yang lain. Sama lah. Kuah. Hak berlaku dalam kehidupan kita zahirnya kuah lah. Hak kudrah di hamba. Manusia, jin dan malaikat. Memanglah kita pun berpegang. Allah letak kuah di pisau, di api. Allah letak kudrah di hamba. Kita berpegang. Tapi saat
Memutuskan tetap qadar perbuatan Allah. Sa'ah hanguh tetap qadar perbuatan Allah. Sa'ah gerak diam tubuh hamba berusaha qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, keesaan Allah pada perbuatan. Memang kita berpegang Allah jadikan tajam di mata pisau, Allah letak panah di api, memang kita berpegang. Tapi itu semua makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku sekaliannya qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah, keesaan Allah pada perbuatan. Ini pegangan. Percakapan asbab. Ingatan di hati kepada makhluk itu tak ada salah apa, hati orang awam. Sebab kalau hak kira apabila Tuhan jadikan makhluk, Tuhan letak segala-gala di makhluk. Yang Tuhan letak dia yang menjadikan pula. Ni. Mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu lepas kata yang mukungkan kapi tadi tu, dengan kuah yang Tuhan jadikan di pisau di api, dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Pandang kata meletakkan kata kapi itu dia keras sungguh. Memang kapi. Hak kata berdosa besar dia tak terima. Memang kapi. Sebab bukan Allah Ta'ala situ. Walaupun sakut dengan Allah, tetap Sa'ah memutuskan bukan Allah buat. Sa'ah hanguh tetap bukan Allah buat. Sa'ah gerak dia hamba tetap bukan Allah buat. Kapi. Mana pun lemah Allah Ta'ala seumpama tu. Jadikan pisau, letak tajam. Jadikan api, letak panah. Lepas tu apa tak siap lalu? Putus Allah lah yang buat. Hangus Allah yang buat. Ada. Allah berhenti setakat, Allah letak tajam di pisau. Allah berhenti setakat, Allah letak panah di api. Lepas tu kerak, iri tu. Dah Allah dah. Lepas tu suruh pada siapa? Suruh pada tajam letak di pisau. Lemah gitu. Lepas tu pandang tak letak kata dah sebesar. Kapi. Lama mana duk iri? Kerak. Tu siapa yang memutuskan? Siapa? Dah. Makhluk. Mana makhluk? Tajam yang Tuhan letak di pisau yang memutuskan. Dah Allah di mana? Siapa juga ni gerak diam kita ni? Tak ada Allah dah. Gerak diam kita mari mana? Mari daripada kudrah tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Dah mana Allah? Allah buat kita. Allah letak kudrah tenaga di tubuh kita. Lepas tu mana perbuatan Allah? Selapanya masa dalam kehidupan kita gerak diam ni, tak ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah letak kudrah tenaga di tubuh hamba. Lepas tu tak ada perbuatan Allah dah. Oh ni hak kata kapi ni, dia kata banyak Tuhan seumpama tu. Mana ni? Manusia ni Tuhan belaka Manusia ni Tuhan macam mana? Dah gerak diam dia sendiri. Mana? Tuhan lah yang dipanggil. Abang tidak terima kata dosa besar. Kapi. Sebab apa? Banyak Tuhan. Kalau berpegang hamba sendiri yang berkah dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Jadi hamba ni makhluk. Kudrah tenaga di tubuh hamba makhluk. Selama mana kita bergerak diam ni semata-mata perbuatan makhluk, bukan perbuatan Allah. Tak kapi apa lagi? Ini pandang kata hak hukum kapi ni. Tapi mereka tegah kapi. Maknanya banyak-banyak yang berlaku bukan perbuatan Allah. Putus bukan perbuatan Allah, perbuatan kuat. Hangus bukan perbuatan Allah. Kenyang bukan perbuatan Allah. Hilang dahaga bukan perbuatan Allah. Jadi sehat dengan makan tu makan ni pemakanan, bukan Allah yang beri sehat. Dengan sembuh makan ubat itu ini, bukan Allah beri sembuh. Lepas tu sehat, Tuhan letak dah kuat di habatus sauda, di minyak zaitun, di buah kurma. Kuah tu yang mensehatkan. Lepas tu menyembuhkan, Tuhan letak kuah di obat. Kuah tu yang menyembuhkan. Dan mana bahagian perbuatan Allah ni? Mana ayat wa kulla yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan. Tak ada pekerjaan Allah Ta'ala. Rehat dah. Allah letak wakil dah. Letak wakil. Allah rehat dah. Letak wakil lah. Kuah tu wakil. Kudrah di hamba tu wakil. Lepas tu Allah hanya mengetahui dan melihat juga. Mana qadar perbuatan Allah yang maha kuasa, yang amat kuasa mana?
Ini kita cerita pada daim, tapi dia punya penekanan dia. Walaupun pada muktamad letak dosa besar dak kafir pun tak ada apa dah sini. Dak kafir. Dosa besar malaikat catat setiap saat. Semai puasa zakat haji pahala tak ada. Lepas tu apa yang ada? Ada dosa semata-mata. Iman nak duduk mana? Terutama saat kematian. Nak duduk mana iman? Ni hak tak kafir ni pun akan tercabut iman ni. Waliyazabillah. Mati kafir kekal ke selama-lama juga. Orang yang malaikat sentiasa catat dosa besar. Dosa besar akidah. Semain puasa tak ada pahala langsung. Kalau kita nak kata kok macam semain puasa ni buat main dengan Tuhan je. Wakak sujud, tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak main gitu. Laporlah sehari bulan Ramadan, tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak main yang bagi tu. Maknanya mereka catat dosa besar setiap saat. Pahala tak ada langsung, yang adanya dosa sepenuh-penuhnya. Macam mana iman? Macam mana nak hadapi saat kematian? Hak kata tak kafir ni. Hak kata dosa besar ni. Hak satu payah dia tolak lalu dah kafir. Tak ada kekuasaan Allah, tak ada. Jadi siap dah kerja Allah, buat makhluk letak kuat. Buat hamba manusia jin dan malaikat letak kudrah. Tak ada kerja Allah. Tak ada habis dah kerja Allah. Hak pandangan yang kata kafir. Tak ada dosa-dosa besar tak ada. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lemah Allah Ta'ala. Sebab kalau kuah ni semua ada di makhluk ni. Ada ni. Kuah yang Allah letak di matahari yang memanaskan. Kuah yang Allah letak di angin yang menyejukkan. Kuah yang Allah letak di angin yang boleh menerbangkan benda-benda yang ringan. Tu kuah belakang tu. Itu panggil kuah belakang. Jadi selain daripada hamba, manusia, jin dan malaikat, hak Tuhan letak kudrah, yang lain semuanya Tuhan letak kuah belakang. Tapi misal kitabnya, kuah tajam yang Tuhan letak di mata pisau, kuah kekuatan panas Tuhan letak di api. Hak lain kita ceritalah macam mana pun. Hak tu hak tabaiyin yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak tabaiyin yang pertamanya semata-mata makhluk. Pisau api yang memutuskan, yang menghanguskan, yang tidak berkait dengan qadar kudrah perbuatan Allah Ta'ala. Hak tu kafir ijma' ulama. Semata-mata hamba yang bekas, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jadi hak tu kafir ijma' ulama. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, segala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Dan tidak ada perkara berlaku secara illah, secara turut, secara sekaligus, tidak ada. Secara illah ni turut, tumpang. Bergeraknya tubuh badan, bergeraklah barang yang ada pada tubuh badan. Bergerak tubuh badan, bergeraklah barang yang ada pada tubuh badan. Bergerak barang ada tubuh badan ni semata-mata turut tubuh yang bergerak, yang tidak berkait dengan qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah pun sama kafir ijma' ulama. Dan zahirnya macam mana? Zahirnya apabila tubuh kita bergerak, maka barang tubuh kita bergerak. Tubuh kita bergerak, tiba-tiba kopiah tidak bergerak, baju tidak bergerak, kain tidak bergerak, telanjang bulat jawapan dia. Memanglah akan bergerak. Yang menggerakkan tubuh badan kita qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Yang menggerakkan barang di tubuh kita pun qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Semua yang berlaku. Jadi kalau ada perkara berlaku yang semata-mata illah taklil turuk, maka banyak yang berlaku tu bukan perbuatan Allah. Cuma misal kita bergerak jari, bergerak cincin, itu misal kita.
Sambil besar sikit lah, bisa tubuh. Misal kita bergerak cincin semata-mata turut jari yang bergerak, yang tidak berkait dengan qadar perbuatan Allah sebab dan kudrah, tapi ijma' ulama. Itu misal kita cincin. So misal lebih besar, barang yang ada pada tubuh kita. Nanti saya akan bicaralah salah pengajian. Pegangan kena ingat. Pegangan kena ingat. Ini saya biasa disebut salah pengajian. Oleh kerana kita buat misal pisau, bab tabi'ah, buat misal cincin, masalah illah. Jadi disuruh tarik. Kena ingat Allah ni masa tengah pisau. Ni orang siang lah, siang sayur. Panggil apa? Bahasa standard panggil apa? Iri. Lepas tu siang. Menyiang. Iri. Lepas tu apa? Menyiang. Kita siang gitu. Siang ikan. Siang ikan tau. Bawang tak panggil siang tau. Ikan panggil siang tau. Iri bawang. Menghiri itu tu sebut gitu, sebut anu lah. Iri bawang, siang ikan. Gitu tau. Faham. Kita faham. FB lelah nak siang kat orang. Makna pisau. Oleh kerana misal kita pisau, wajib berpegang. Allah yang memutuskan. Dia pun masa pisau, masa guna pisau dah, kena Allah. Lupa Allah kafir. Allah. Ni nanti saya akan bicara bab ingatan. Oleh kerana kita misal pisau, berpegang pisau yang memutuskan kafir, kena ingatlah Allah memutuskan. Allah. Lupa Allah, mana pisau kafir lalu ibu. Ni sesak ni. Ada ni. Walaha bukan pisau, bukan api yang berlaku semua ni. Perbuatan Allah. Nak ingat. Oleh kerana misal kita pisau, dia fokus ke pisau. Allah. Lepas tu, lepas siap pisau, gigi bubuh bawang atas minyak. Lepas tu, panas minyak, panas bawang, mari mana? Lepas tu, duduk kat minyak panas, Allah. Tak pula, masih pisau je kena Allah. Masa minyak panas, tak ada Allah. Apa dia tekan ke pisau? Itu misal kita. Ni salah pengajian. Sama tadi. Misal kita, kalau hak jenis illah turut ni, gerak cincin semata-mata turut jaya bergerak yang tidak berkait dengan qadar perbuatan Allah sebab kudah, kafir ijma' ulama. Kena ingat. Cincin buat Allah dia ingat. Lupa Allah je, kafir dia bubuh. Ni karut belaka ni. Cincin bergerak ni Allah buat. Masa cincin dia, siapa buat? Allah juga buat. Cincin tidak turun ke bawah ni, siapa buat? Allah juga buat. Betul? Tapi oleh kerana kita buat misal cincin, disuruh ingat cincin. Allah yang menggerakkan cincin. Allah yang menggerakkan cincin. Kata ginilah, kata buanglah cincin tu, pening kepala duk mikir. Buang cincin. Betul? Cincin je ke? Malah kita, itu misal kita benda paling kecil. Betul? Gerak tubuh badan kita. Yang bergerak bersama tubuh badan kita. Siapa buat? Allah. Betul? Dah saya ingat Allah. Buang baju, buang kain, tanya bulat. Gila tu. Tapi oleh kerana kita buat misal mata cincin, dia duduk main, guru dia ajar ni. Gerak ni. Allah. Jadi merah ingat ni. Jangan main. Itu salah pengajian. Cuma kita misal cincin, saya misal apa yang ada pada tubuh kita. Kalaulah bergerak apa yang ada pada tubuh kita bukan perbuatan Allah, seumpama tu banyaklah yang bukan perbuatan Allah. Bergeraknya kereta. Yang ada dalam kereta semuanya bergerak. Mari mana bergerak kereta? Zahirnya mari dia bergerak tayar tau. Bila bergerak tayar, bergeraklah body kereta apa semua, dan bergeraklah orang yang ada dalam kereta, barang-barang yang ada dalam kereta. Pada ni. Kalaulah perkara berlaku secara turut bukan perbuatan Allah, di situ banyaklah gerak diam di kereta tu bukan perbuatan Allah. Pada ni. Tak.
Gerak kereta tetap. Gerak tayar perbuatan Allah. Gerak bodi kereta perbuatan Allah. Gerak orang dalam kereta perbuatan Allah. Gerak barang dalam kereta perbuatan Allah. Kalau umpama gerak cincin bukan perbuatan Allah, umpama gerak barang tu badan kita bukan perbuatan Allah, jadi bergerak apa yang dia dah kereta bukan perbuatan Allah. Banyak mana bukan perbuatan Allah. Itu kereta kalau pergi pada hak lebih besar, bah ke, kereta api ke, kapal terbang ke, ni. Kita ambil lori ke, lori pula bubuh pasir, bubuh batu. Banyak mana pasir batu ada belakang? Siapa yang menggerakkan pasir batu hak di belakang lori? Bergerak lori perbuatan Allah. Lepas tu hak barang ada belakang perbuatan Allah belaka. Tu pegangan kita ni. Bayangkan kalaulah bergerak pasir batu di belakang lori itu semata-mata turut lori. Mana bukan perbuatan Allah yang menggerakkan pasir batu itu. Dah banyak yang bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama bergerak cincin bukan perbuatan Allah, semata-mata turut jari yang bergerak. Jadi banyak benda yang bergerak, benda yang diam bukan perbuatan Allah. Kalau ke lori itu tak banyak mana lagi. Kalau ke kereta api, gerak nak apa? Gerabak orang. Kita gerobok tau. Gerobok. Bukan gerobok. Gerabak. Gerabak. Saya kemarin pergi naik kereta api daripada Pasir Mas pergi Dabung. Naik kereta api, orang Terengganu kan tak kenal kereta api. Orang Terengganu tak kenal kereta api. Sekarang ni bukan kereta api orang tak kenal, budak-budak lah ni bah tak kenal dah. Budak-budak sekarang kan bukan kereta api, bah tak kenal. Lama dah saya pernah bawa anak daripada Terengganu pergi Dungu naik bah. Oh naik bah lah, budak tak kenal bah. Naik bah dari Terengganu pergi Dungu, lama dia cerita lama ni. Awal-awal tu ramai lagi orang siapa marah orang tak ada dah. Oh dia main belakang tu, tukar tempat duduk lah. Dia orang tak ada kan. Siapa Dungu tu kan. Dia naik bah ni Terengganu ke Marang tu ramai lagi orang. Naik le atas tu orang ramai dah. Budak pun habis belakang tu ditukar-tukar tempat duduk kan. Kita dulu kereta api tak kenal, bah kita pengangkutan kita. Budak sekarang ni bah tak kenal. Tak kenal aku tanya. Sebab ajak budak naik bah. Suka. Lina orang naik bah masa nak ngatur tau. Nak ngatur perkahwinan tu sewa bah tau. Rombongan mana mengantar pengantin. Jangan budak-budak suka naik bah lagi. Saya pernah naik kereta api daripada Golok sampai ke Bangkok sehari semalam. Tu hak paling jauh lah tu. Kita masa ngaji dulu. Hak kawan ngaji di Bangkok dibawa pergi ke rumah dia. Pergi balik itu dia tanggung belaka. Dia pergi balik dia tanggung belaka. Tak silap masa tu RM50. Tapi tak silap lah gitulah masa tu. Sehari semalam naik petang sini sampai petang di Bangkok kereta api. Tu. Terengganu lain mana? Kalau naik kereta api. Kena naik kereta api Bukit Besi zaman dulu. Tak ada belaka ni, orang muda belaka. Jadi hak kereta api tu kepala bergerak. Kepala gerabak lah tau. Kepala bergerak. Lepas belakang tu turuk lah. Zahirnya gitulah. Tapi pegangan kita ni tidak ada yang berlaku melainkan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu je. Dia pegangan kita ni. Tak payah duk tarik-tarik lah. Cuma misal kitabnya nak cerita bergerak jari perbuatan Allah, bergerak cincin di jari perbuatan Allah. Bukan cincin tu bergerak kerana turut jari bergerak, bukan. Makna gerak cincin tu pun perbuatan Allah. Ya, gerak cincin tu perbuatan Allah. Mana bergerak semua perkara yang ada atas dunia perbuatan Allah, bukan turut. Nak situ je. Sekecil-kecil cincin yang bergerak pun perbuatan Allah. Hak lain macam mana hak lain? Perbuatan Allah. Tapi cincin tu tak besar lagi tau. Bergerak tubuh badan kita, ada habuk di tubuh badan kita bergerak, perbuatan Allah. Ada semut kecil di tubuh badan kita bergerak, ketika tubuh kita bergerak, perbuatan Allah. Tapi kita misal cincin. Maknanya bergerak cincin tu perbuatan Allah, bukan turut jaya yang bergerak. Begitulah hak bergerak hak lain-lain tu, hak zahirnya turut tak, semua yang berlaku perbuatan Allah. Gerak diam semuanya perbuatan Allah.
Gerak dia satu benda, gerak dia hak beserta tu. Semuanya perbuatan Allah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Tu saja yang kita nak. Tu saja. Kan payah pun. Pegangan. Ingatan jauh lah tak ada. Pegangan cukup lah. Bergerak lori, bergerak bah, bergerak kereta api, apa terbang. Apa bersama tu bergerak. Perbuatan Allah. Kau sudut tanya. Sekalian qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah, tidak terkecuali apa sebesar zarah. Tidak ada yang berlaku secara illah, secara turut. Ini pegangan percakapan kita sandar pada asbab lah. Contoh-contoh. Bergeraknya air, maka akan bergeraklah lumpur ke, bergeraklah sampah sarak ke. Mari mana lumpur bergerak? Turut air yang bergerak. Mari mana sampah sarak ni? Turut air yang mengalir, yang bergerak. Yang berlaku bergerak air, perbuatan Allah. Bergerak lumpur, perbuatan Allah. Bukan lumpur turut air, bukan. Bergerak sampah sarak, perbuatan Allah. Itu saja pegangan kitanya. Tapi kalau kita cakap asbab, Allah banyaknya lumpur, air bawa. Ni kalau musim banjir. Kan musim banjir kan? Banjir lumpur. Jadi akhirnya bila air banjir surut, lumpurnya nak kena cuci tu. Masa air turun tu nak kena cuci dah. Kalau tidak dan kering, satu hal lah pulaknya. Jadi lumpur mari mana? Air bawa. Tu cerita. Sampah sarak banyak ni mari mana? Air bawa. Bukan sampah sarak kecil-kecil. Kadang-kadang kayu balok ke apa ke mari mana ni? Air bawa. Itu hanya cakap asbab. Tidak ada yang berlaku secara turut ataupun air bawa ke apa tu zahir je. Pegangan kitanya bergerak air, perbuatan Allah. Zahirnya air akan mengalir daripada hulu ke hilir. Sebab apa? Sebab permukaan bumi ke macam mana? Permukaan bumi. Dan air di hulu takkan turun ke kuala. Permukaan bumi lah pada zahir tau. Maknanya kalau di tengah tu rendah, di Pulau Patah ni tinggi, tak mengalir turun air tau. Ke mana? Anda panggil ni? Maknanya apa? Faktor bumi. Gitu panggil tau. Itu cuma cerita asbab belaka. Faktor bumi lah. Belah ada bukit, ada gunung, air akan turun kepada hak di kuala yang lebih rendah. Gitulah. Kan ada kan hak bandar di bawah parah laut apa semua tu, macam mana air turun ke laut juga. Waktu Allah malam tu ilmu sains apa ke? Ilmu apa? Ilmu geografi. Hak alam sekitar tau. Alam sekitar. Itu cerita alam sekitar. Alam. Kerana bergiam-giam faktor permukaan bumi, maka air pun akan mengalir daripada hulu ke kuala. Itu hanya cerita asbab. Air mengalir bukan kerana faktor bumi, bukan. Perbuatan Allah. Qadar perbuatan Allah. Air mengalir itu qadar perbuatan Allah. Bukan contohnya. Kenapa air mengalir ikut ni corong atap? Sebab atap bubuh seumpama ni. Air akan turun ke bawah. Adakah turun bawah tu kerana faktor atap? Zahirnya atap lah. Tapi pegang kitanya, air itu mengalir turun ke bawah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Bila air itu mengalir, air sungai, air atap, kalau ada sampah sarak, dia akan mengalir sama, akan bergerak sama. Kalau sungai kau ada lumpur, lumpur akan bergerak sama. Kita pun cakap, tadilah kita cakap lumpur yang air bawa, sampah sarak yang air bawa, turut air, lumpur turut air, sampah sarak turut air. Itu hanya cerita zahir saja. Pegangan kita tidak ada yang berlaku secara illah, tumpang turut tidak ada. Yang berlaku kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Itu sahaja pegangan kita. Tak ada payah apa-apa pun. Bercakap asbab. Di hati tak ingat, itu hati kita orang awam. Pegangan kita tetap dah mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah datang dari qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah.
Walaupun kita ahli sunnah jemaah, wajib berpegang hamba ni ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi diri pilihan dan perbuatan kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikinya hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Sebab diri pilihan dan perbuatan hamba tetap masuk di bawah segala perkara. Kesemuanya qada dan qadar Allah, termasuk diri pilihan dan perbuatan. Walaupun kita ahli sunnah, wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan pergi pada persoalan ikhtiar usaha. Bercara berkaitan dengan ikhtiari, ikhtiar dan usaha. Kita akan bicara minggu hadapan. Ahli sunnah jemaahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Sebab kita ada minggu hadapan dia sekali lagi sebelum kita cuti Ramadan. Jadi nak habislah tajuk hukum kenal minggu hadapan. InsyaAllah lepas daripada Ramadan kita akan pindah dah lah. Kita banyak ulang dah ni di rukun iman yang ke-6 ni. Jadi minggu depan ada sekali lagi insya-Allah saya akan pergi kepada perbuatan ikhtiari, ikhtiari, pergi pada usaha apa semua, dan saya akan tambah lagi berkaitan dengan ulang sak modah, percakapan asbab, ayat Quran sebut macam mana, hadisnya sebut macam mana. Dan saya akan pergi bicara berkaitan dengan yang kita bicara adalah iman, i'tiqadi, pegangan. Adapun syuhud di hati itu maqam ihsan, maqam musyahadah, itu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Nak kena bicara juga. Apa saya sebut Abul Ali sebelum ni. Kita bicara i'tiqadi, pegangan. Kita bukan bicara syuhudi, zauqi. Syuhud zauq itu bicara maqam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Melihat akan Allah, melihat akan af'al Allah. Melihat ni dengan basirah, syuhud zauq. Melihat akan Allah, melihat akan af'alullah. Ini maqam fana, maqam aulia, maqam ahli kashfi, maqam musyahadah. Ini bicara bab syuhudi. Yang kita bicara rukun iman hanyalah at-tasdiqul qalbi, percaya hati. Tapi hati lalai, lupa daripada af'alullah, itu tak ada salah apa pun. Ini pun sekarang kena halusi juga. I'tiqadi hak mana, syuhudi hak mana. Campur aduk dua ni rosak agama. Termasuk boleh bawa pada rosak pegangan. Ini salah pengajian dengan bahawa fardhu akidah pun tak lepas dibaca tasawuf hakiki, tasawuf hakikat. Dia di mana pun ni dia belajar guru yang tidak mursyid, guru yang salah pembicaraan tasawuf hakikat, berpunca daripada jahilnya fardhu ain bab pegangan. Ini hak timbul sekarang. Berarti tasawuf hakikat pun tak betul, berpunca daripada pegangan pun tak betul. Tak faham apa makna iman, apa makna pegangan i'tiqadi. Yang kita bicara adalah berkaitan dengan pegangan. Kita berpegang di akidah kita. Kita imani sekian perkara yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita lupa akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.